menonton live kami untuk CTC.fm segmen yang kedua. Baik, segmen kedua seperti biasa setiap Rabu pastinya bicara fundamental. Bersama dengan Cikgu Yun, CTC akan mengambil tempat untuk memberikan sedikit ilmu tentang fundamental, bagaimana kita boleh mengambil fundamental ini sebagai kita punya kajian untuk kita memulakan kita trade. Okey, baik. Abang Long kita daripada Terengganu clear, cantik. Kalau ada apa-apa delay ataupun apa saja, tolong beritahu Abang Long. Okey, rakan-rakan yang lain juga kalau clear, beritahu clear. Yang tak clearnya sekarang ni bangunan sebelah tak clear. Allahu Akbar, minta jauh lah. Baik, episod yang ke-121 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun, CTC. Dan memang terkesan, virus ni memang terkesan satu dunia. Dan sebelum kita bermula, Cikgu, adakah market yang agak orang kata menggila, menaik, menurun ni, adakah ada sedikit bersangkutan sebab-sebabnya corona, ataupun apa panggil apa? Betul lah, coronavirus lah. Saya tak COVID-19 terkejut dia. Dia memang suka terlalu kuat. Baik, kita slowkan sikit. Cakap sikit lagi. Baik. Okay. Sikit lagi. Ada. Baik. Okey, sebelum kita mulakan, lupa saya nak buka. Okey, terima kasih kepada yang menonton. PJ Akmal daripada Sabah ada, Muni Al-Zahra pun ada. Assalamualaikum Pak Sukacak dan juga Cikgu Yun. Waalaikumsalam. Terima kasih PJ Akmal. Lama tak jumpa. Semenjak tak ada road tour ni, aduh, tak merasa dah nak berjalan. Baik, Cikgu. Coronavirus, COVID-19, coronavirus, efek kepada dagangan mata wang asing. Banyak ke sikit? Sebab menggila sangat ni. Coronavirus dia adalah satu kumpulan wabak, kumpulan virus yang dalamnya ada SARS, di dalamnya ada apa lagi, sesama burung. Dan COVID-19 adalah khusus untuk virus yang belum ada dia punya cure sampai sekarang. Dia memberi kesan yang cukup ketara terhadap the whole economic. Yang sekarang ini setiap negara mula untuk meletakkan rangsangan ekonomi ataupun dipanggil sebagai rangsangan fiskal. Even Malaysia juga melaksanakan rancangan fiskalnya sebanyak 30 bilion ringgit 2 minggu yang lalu. Dan yang mengapa perlu perkara-perkara ini, sebab dilihat bahawa purata hampir merencat dan mencacatkan segala bentuk perdagangan di seluruh dunia dengan penuh drastik. Ini yang menjadikan setiap perdagangan waimah dalam kategori apa sekalipun dalam kumpulan yang amat tidak memberangsangkan. Satu daripada natural disasters yang saya lihat ini agak berjangka masa panjang, yang sukar untuk kita jangkakan, dan expected macam mana cara untuk kira, melainkan ada antidotes yang mampu untuk merawat. Jadi di kalangan industri setakat ini, saya meletakkan bahawa dia akan memberi side effect yang ketara terhadap perdagangan currencies, untuk sustain dalam sesuatu impak waimah dalam bentuk makroekonomi ataupun dalam bentuk teknikal. Dan dia memberi kesan yang paling hebat sekali adalah melawan segala bentuk trend yang ada sekarang ini, menyebabkan kita sendiri pun dalam keadaan yang antara yang tewas. Jadi ini risiko yang terlalu tinggi sebenarnya. Mudah-mudahan ia cepat selesai supaya setiap trending pasaran ataupun analisis yang kita laksanakan itu kembali kepada titik pointer seperti mana yang kita harapkan sebelum ini, insyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah, sedikit penjelasan tentang yalah, semalam pun kita tengok chart, kita tengok chart bagaimana oil, bagaimana EU dan macam-macam lagi lah. Untuk malam ni, baik, saya serahkan kecopang buat cikgu memulakan segmen bicara fundamental kita. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Cikgu macam sejuk je. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna fi Ramadan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Sisi FM di luar sana. Tidak kita berjual latar belakang anda, tidak kita berjual trading style anda, tidak kita apa jual komposisi trade untuk anda guna pakai sepanjang masa. Asalkan saja bermanfaat, marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan. Syukur Alhamdulillah, sekali lagi saya diberikan ruang dan peluang di waktu yang lazimnya kegilaan para gadis-gadis dan jelitawan yang malam ini mereka semua terpaksa menggunakan face mask. Jadi tak boleh nak comolot menjaga kesihatan kan. Dan saya juga dimaklumkan tadi oleh kru CTC bahawa saya berjaya juga dalam lingkungan suspek COVID-19 ini, dan perlu untuk kita sentiasa berhati-hati. Dan saya harap di luar sana rakan-rakan juga berhati-hatilah ya, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Wabak yang sebegini adalah satu wabak yang dilihatkan pada saya as a time bomb. Dia bom jangka yang kita tak jangka. Hati-hati. Ya, betul lah. Okay. Alright, saya akan lebih kupas kepada tajuk-tajuk utama pada malam ini untuk kita melihat di manakah komposisi yang bersesuaian. Dan sepanjang minggu ini kita nampak ada beberapa bentuk high impact yang diletakkan sebagai emergency action. Satu, tindakan kecemasan, terutama tindakan-tindakan central bank yang suddenly ataupun unexpected, tidak dijangka on emergency action, terutama dalam kategori rate ataupun peratusan bank pusat yang sekarang ini menjadi satu trend yang sangat menggemparkan pasaran. Yang terkini kita tahu tadi ada Bank of England jam 3 petang slash out ataupun dia cut off ataupun dia cut dia potong dia punya interest rate. Yang satu masa adalah Bank of England adalah satu bank yang sangat keras kepala dan degil. Dan akhirnya mereka akur. Dan 2 hari sebelum itu kita nampak Federal Reserve nosedivekan dolar mereka sebelum dia boost up skyrocket, juga melaksanakan pemotongan rate interest mereka. Sebelum ini kita dapat menyaksikan Bank of Canada juga slash dan cut off kan mereka punya interest rate. Kita nampak kat bawah kat sini. Jika kita lihat kembali jadual berkala kita sedikit ya, sebelum saya kupas kepada tajuk-tajuk utama yang ini. Dan begitu juga dengan Reserve Bank of Australia slash out ataupun cut off semua dia punya interest rate. Okey, dan yang menjadi perhatian kita adalah pusingan kedua Federal Reserve nanti yang dijangka pada 18 Mac 2020, minggu hadapan hari Rabu. Dijangkakan di FOMC nanti berkemungkinan peratusannya tinggi juga untuk dipotong lagi sebanyak 0.25% kepada bacaan 1.00 Amerika, atau mungkin another 0.50% kepada 0.75%. Wallahu alam. Dan yang menarik perhatian saya adalah kedudukan ECB yang saya lihat dalam beberapa ketika ini nanti juga akan mengumumkan pakej rangsangan stimulus mereka ataupun fiskal stimulus mereka, yang ini akan push upkan euro. Siapa trade euro boleh nampak kat sini. Dan yang paling hampir sangat dengan kita untuk beberapa ketika ni besok, insyaAllah esok jika tak silap saya, kita RAM memory saya masih kuat, BOJ akan melancarkan second package kedua rangsangan ekonomi mereka ni, negatif 0.10% ini akan memberi rangsangan kepada JPY. Siapa trade UJ, siapa trade GJ, siapa trade EJ, siapa trade AJ, siapa trade CJ, siapa trade JJ tak ada. Okay, so insyaAllah jika dia ada perkara-perkara yang mungkin ada rangsangan-rangsangan tertentu, dia akan berada di sekitar minggu ini tentang Bank of Japan, dan impaknya adalah sangat memberi rangsangan kepada JPY kan. Once the stimulus ataupun pakej rangsangan fiskal ini masuk, dia akan push upkan kewangan mereka untuk seketika, untuk support balik. Dia ada 2 konsep yang dipanggil. Satu dipanggil monetary easing. Easing ni maknanya dia melonggarkan. Bila dia melonggarkan bermakna dia menabur duit istilahnya. Dan bila dia menabur duit bermakna dia akan melambatkan mata wang di seluruh dunia dengan harapan supaya currency itu diguna pakai dengan lebih mudah, dengan kadar-kadar urus import ekspor khususnya untuk lebih lancar. Kerana apa? COVID-19 ini mengakibatkan banyak urusan-urusan utama di dunia terpaksa di freeze.
Dia bukan terhenti, dia freeze. So bila dia freeze, ini bermakna perdagangan dua hala boleh berhenti serta-merta, kan? Hanya pada perkara-perkara yang besar impaknya saja akan memberi kesan. Selesai bab yang itu. Saya ada beberapa tajuk yang diminta oleh rakan-rakan kita di luar sana untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi. Tentang, saya minat untuk mengatakan tentang American dollar pada malam ini, dan tentang GBP pada malam ini, juga tentang sedikit tentang JPY, dan sedikit sebanyak tentang minyak kita, oil. Saya mulakan dengan yang paling kecil lah, impaknya terhadap minyak kita bagaimana. Baik, hari ini saya berhadapan dengan 3 orang pensioner. Pensioner ini adalah yang bekerja di Kementerian Keuangan. Mereka bertanya, ada satu soalan. Dia bertanya, so what happened to our crude oil and our Brent oil at this moment? Saya cakap, we are going to facing, saya kata kita akan berhadapan dengan kejatuhan harga minyak yang kita tak jangka dasarnya di mana. Satu, wow, dia terkejut. Kenapa? Sebab bila dia terkejut, saya ringkaskan lagi. Kenapa terkejut? Saya cakap, as a consumer kan sepatutnya tuan-tuan lebih selesa dapat harga minyak yang rendah, yang murah. Wah, ini dia beli $97, $30 penuh 30 liter, boom. Boleh pergi Kota Baru, Kota Baru Shah Alam balik hari. Wah, RM30 je isi minyak. Tak lagak boh. Dia gelak. Ya, saya kata, as a consumer you beruntung, tapi as a producer kamu boleh bankrupt. Memang bankrupt. Saya kata kamu bankrupt. So bila dia kata kenapa jadi macam tu, kita tahu bahawa producer memerlukan kos yang tinggi untuk memproduksikan semua minyak-minyak mereka, dan ia memerlukan kos. Semakin kurang pengeluaran minyaknya, bermakna mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi. Itu satu. Dan akibatnya bila lembakan minyak dunia semakin tinggi dengan COVID-19 yang semakin kuat, ini bermakna apa? Ini bermakna ini bermakna minyak akan kurang didagangkan. Bila kurang didagangkan, mana-mana syarikat di dunia termasuk Petrotut sekalipun, jika tidak punya langganan dan tempahan seperti mana lazimnya, mereka boleh ke tahap debts yang terlalu melampau ataupun terlalu berat. Ini akan mengakibatkan defisit yang cukup tinggi dan company-company ini boleh jatuh bankrupt. That's the reason. Namun ingat, ada cara macam mana emas lagi minyak ataupun Brent dan crude oil ini boleh terbang tinggi nilainya. Cara yang bagaimana? Cara untuk harga minyak ini semakin tinggi, pegang dua perkara tuan-tuan. Federal Reserve gagal melaksanakan pakej rangsangan yang baik. Satu. Kedua, mereka cut slash lagi sekali rate. Ini bermakna bank-bank pusat ini akan mengalami satu kejatuhan nilai yang agak ketara rendah. So ini akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan nilai dolar menjadi rendah seketika dan minyak akan menambah kenaikan. Itu kedua. Pertama dan kedua. Dan bonus dia apa? Bonusnya begini. Bonusnya adalah setiap kejatuhan currency yang disebabkan oleh pemotongan rate adalah pulangan paling lumayan kepada mereka-mereka yang dipanggil investors. Caranya bagaimana? Caranya adalah rate yang rendah menjatuhkan harga saham, menjatuhkan harga dividen, menjatuhkan nilai terbitan yang ditawarkan. Investor akan beli berbondong-bondong. Ini akan boost upkan semula currency itu untuk lebih tinggi dari sebelumnya. Central bank rugi seketika untuk mungkin 1-2 jam atau mungkin 1 hari, tetapi they'll come back with more efficient return of investment yang berlipat kali ganda selepas itu. Kan? Saya nak tunjuk dekat sini mungkin susah kot, tapi itu maksud dia, fahamkan betul-betul. So apa terjadi dengan minyak kita di sini? Investor yang banyak melabur ke dalam sesuatu ekonomi tawaran, contoh US dollar, dia akan memberi kekuatan pada currency dan minyak secara fizikal akan mendapat harga yang tinggi. Satu. Kedua, in terms of exchanging pula, dolar akan menjadi rendah,
Kemudian akan semakin tinggi, minyak pula akan jadi semakin rendah. Saya meletakkan $20 per barrel, $25 per barrel untuk lebih rendah lagi minyak selepas ini. So ada potensi lah isi RM30, Kota Baru, Shah Alam balik hari. Kan? Sekali Boleh isi je. Boleh lah, tak ada masalah. Contoh, itu jelas, itu maksudnya faham. Ya, Okay. betul. As an traders macam kita, apa kita buat, bila kita dah nampak skop ini, kita perlu melihat bahawa trade crude oil ataupun oil sama ada monthly secara kontrak ataupun cash secara instant payment, klik buy sell di kaunter tuan-tuan, itu adalah satu peluang bahawa minyak akan push up lebih tinggi nilainya daripada sekarang walaupun di tengah jatuh. Kerana apa? Kerana kita berpegang kepada central bank ataupun bank pusat si Fed yang akan ada FOMC pada 1893 ini untuk capacity cut the rate lagi sekali, tapi hanya seketika, dia bukan selama-lamanya. So take the chances there. Itu satu pasal minyak ataupun oil kita. And then ada yang sibuk berminat untuk bertanya tentang dolar Amerika, di mana kedudukan dolar Amerika. Okey, saya melihat makroekonomi dolar Amerika akan worse, lagi teruk daripada sekarang. Dolar akan lebih teruk daripada nilai sekarang. Saya ulang lagi sekali ketiga, dolar akan lebih worse daripada nilainya sekarang. Worse tu maknanya apa? Worse ni maknanya adalah nilai dolar akan semakin rendah daripada sekarang. Tunggu dan lihat. Ada dua perkara yang kena jaga. Yang pertama dipanggil sebagai debt bubble, kan? Gelombang beban hutang yang semakin tinggi. Macam mana Trump nak tutup hutang-hutang ni semua? Dia melancarkan banyak trilion stimulus ataupun package rangsangan, tetapi how they going to top up balik duit yang dia belanja jika tiada rakan dagangan dunia yang sekarang banyak dah mula kurang kerana COVID-19. Yep. Nampak kat situ. So siapa trade USD JPY, siapa trade USD index, okay, yang ada di GBP US dollar, you kena buy the GBP USD, you kena buy the Euro USD, you kena buy the AUD USD. Walaupun itu nampak macam gila-gila, tak naik-naik lembab, tak naik-naik lembab. Yang lembab adalah lepas ni adalah dolar. Dolar akan jadi lembab walaupun sekarang dia hebat. Okey, apa tajuk yang perlu saya letak kat situ? Buy or sell? Saya memilih untuk menjual dolar. Menjual dolar, fahamkan betul-betul. Sama ada you nak jual sekarang, besok, lusa ataupun tulat, itu pilihan masing-masing melihat teknikal. But the whole picture, dolar akan melihat lebih worse dan teruk nilainya, lebih rendah daripada sekarang. So how they going to top up? Macam mana dolar nak sustain, nak kekalkan? Ada kita nak buy atau sell? Tengok treasury yield, perbendaharaan negara dia, kan? Terutama dalam industri bond. Bond ni kalau dia jatuh kuat, drop, you bagi data ekonomi apa pun dekat Amerika, data tu akan jadi neutral. Neutral ni maksud saya bukan neutral macam PH3, PH4 tak. Dia stagnan. Bagi contoh, Skype kita tengok. Hari ni kita ada 11 Mac, tengok dekat dalam Forex Factory ni. Dia ada data yang dipanggil inflasi, CPI, nakkan 00 tapi badannya 0.1. Dia ada core stagnan. CPI dia cukup kuat untuk terbangkan dolar hari ni. Tapi adakah dia terbang? Dia tak terbang. Kerana apa? Kerana yield dolar sedang jatuh, perbendaharaan nilainya jatuh. Pasaran bond dia belum sampai kepada sasaran jualan. So macam mana Amerika nak top up beban hutang yang saya katakan tadi? Dia perlu create banyak bond dengan maturity yang lebih panjang untuk ditawarkan dan dibeli melalui bond auction. Dia kena buat macam tu. Right? Okay, itu selesai kat situ. So secara jangka masa panjang, saya secara okay, tuan-tuan, kita ada gangguan siaran daripada CNBC. Jauh jalannya. Jauhnya. Okey, soalan pertama sudah jawab. Soalan kedua mengenai adakah dolar itu buy atau sell, makroekonomi seterusnya saya cakap secara puratanya dia adalah dalam keadaan yang jual. Okey, bagaimana cara untuk melihat kedudukan dolar ini dalam keadaan yang kuat ataupun tidak? Saya kerap melakukan view saya melalui SP500 ataupun Standard & Poor's 500. Ada yang setengah menggunakan Cash 500, dia punya simbol dia.
seperti mana yang dalam carta ni kita nampak, semakin kejatuhan kedudukan dolar ini menandakan bahawa stok saham yang di Amerika semakin rendah nilainya. So sebarang kenaikan ini memerlukan satu rangsangan pakej keuangan ataupun satu impak yang besar seperti cut the rates. Okey, saya bagi contoh. Alright, jika dilihat dari kategori, okey, ini kedudukan dolar Amerika, dolar Amerika, right. Yang ini pula adalah kedudukan UK ataupun GBP. Ini GBP dipanggil sebagai FTSE 100. Okey, dalam FTFE ni saya bagi contoh, tengokkan betul-betul. Jika kita kembali sedikit ke jadual berkala itu, tengok jam 3 petang hari ini kita ada Bank of England official bank rates. So apakah kesannya jika dia melakukan pemotongan? Dah pun dipotong dan kita tak jangka sebegini tinggi potongannya, sebanyak 0.50 dipotong pada 0.25. Alright, dan kita tahu bahawa sebelum ini Federal Reserve juga potong agak tinggi, 0.50, agak jatuh. So dah nampak ada pemotongan. So bila berlaku pemotongan di sini, macam saya kata tadi, setiap kejatuhan rates currency melalui bank pusat seperti sekarang di Bank of England adalah peluang yang sangat baik kepada the investors untuk memiliki stok ataupun saham-saham mereka yang diterbitkan ataupun membeli di pasaran terbuka, dan dia akan melonjakkan nilai pound sterling selepas dia jatuh. Okey, jadi rujukan kita kat mana? Kita lihat di FTSE 100, ada yang mengatakan UK 100 pun ada. Tengok pada broker jam 3 petang, besarkan sikit. Sekarang jam berapa? Jam 10, jam 9, jam 8, jam 7, jam 6, jam 5, jam 4, ni jam 3. Nampak ni yang besar ni. Okey, saya letak warna lah tuan-tuan supaya tuan-tuan senang warna lagi cucul. Okey, letak warna supaya kita mudah untuk baca kan. Okey, ni yang sebatang ni. Sebatang ni jam 3 petang bersamaan dengan pukul 3 dia cut the rate. Ini adalah kaunter saham untuk 100 kaunter yang terkaya di Britain yang menjadi indikator kekuatan pound sterling. Nampak dia boost up. Oh ya, di Britain. Dan kita lihat dalam situasi GBP untuk petang tadi, mana-mana GBP ni. Okey, ni counter GBP. Saya buka sekejap, besarkan sedikit, perhatikan betul-betul. Okey, pukul 10, saya besarkan sikit, 10 malam, pukul 9, pukul 8, pukul 7, pukul 6, pukul 5, pukul 4, pukul 3 dia terjun. Kan? Sebab dia kena potong. Betul? Saya ke depan, saya buka sikit. Tengok, pukul 3 dia terbang. Nampak ni saham. So, apa kesannya pada mereka yang trade GBP USD? Adakah kamu perlu buy atau kamu perlu sell? Buy atau sell? Buy. Jawapannya buy. Okey, jawapannya buy. You need to buy ni. Kerana apa? Kerana matematik dia, formula dia adalah semakin aktif pemilikan UKFTSE ini ataupun UK 100 ini, seperti yang kita nampak dalam chart yang ada ni, broker mana-mana adalah counter ni kan. Semakin dia tinggi atau dimiliki, ini bermakna mereka akan berdagang menggunakan mata wang pound sterling. So kalau kita letakkan pound sterling ni di sebelah ni GBP ni, okey, ni yang sekarang jam 11 malam yang sedang berlaku, dalam proses untuk meningkat. Betul ke? Kita kecilkan sikit kat sini, nampak kan tengah di buy kan. Okey, kita kecilkan lagi, kita kembali balik kepada kita punya FTSE 100. Di buy tak? Di buy tuan. Kecilkan lagi ni. Okey, now up. So jawapannya adalah persoalan yang diajukan kepada saya, adakah dan apakah Bank of England cut interest rate, dan kesannya ialah
Dia cut yang pertama sekali, confirm memang currency akan jatuh, nose dive tu memang solid. But after that, the currency will be skyrocket up. Because of what? Because of the ownership, the bids from the stock itself daripada counter FTSE 100 ini didagang dalam currency pound sterling dan sekaligus menyuntik pound untuk dibeli. So GBP USD nose dive hanya seketika menarik minat di investor untuk memiliki saham-saham di dalam London dan Barclays dan sebagainya, Manchester dan sekurang apa saja dalam daerah mereka itu, dalam dagangan mereka 100 kaunter itu, untuk secara tak langsung men-sky rocketkan pound sterling. Boleh faham tuan-tuan? Mudah tak? Boleh faham? So whether you are beginners or you are newbies or intermediate or even you are pro trader sekalipun, once you dah pegang dia punya formula and you know how the ereksi ataupun the erection ini effect, insya-Allah tuan-tuan boleh buat pilihan buat masa lepas itu atau nanti sekejap-sekejap lagi lah, tenang-tenang nak pilih counter. Yang you kena tahu dah, mesti boleh nampak, oh stok akan dibeli, yes, stock will be bid, akan kena bidder. Macam sekarang dia tengah bid ni, tengah naik. Okay. Serius. Alright. and then efeknya kepada currency pound sterling, kan? Tengok, dia jatuh, nanti dia naik. So in the long term ataupun intraday version setakat ini, untuk persoalan kita apa kesannya Bank of England cut the rates adalah, you tengok betul-betul, this is a very standard format. Tarik satu fiber yang dah selengkap untuk jangka masa dekat, dia dalam proses untuk dah sampai kepada support dia yang besar, untuk 5892 bacaan indeks, dan resisten yang pertama 5970 dan seterusnya, dan sedang dalam mendaki. Jadi ini dalam situasi yang relate dalam intraday kita, intraday kita satu hari untuk tempoh 24 jam. Okay, in between untuk intraday kita pula, yes, is it valid untuk buy? Jawapan saya adalah dengan wave yang lengkap sebegini, ya, pound sterling valid untuk buy, valid untuk buy, GBP valid untuk di-buy. Dan melihat daripada situasi senario kedudukan saham yang sedang didagangkan aktif ini, walaupun dia sedang merah, kita nampak dalam segi disiplin CSP ada dua batang candle yang besar sekarang ini yang menjelaskan bullish engulfing belum lagi berjaya dipatahkan oleh mana-mana candle pun untuk intraday kita sehingga besok. So untuk malam ini memang pound sterling agak sukar untuk jatuh. It needs more time untuk didigest dengan lebih jelas kelemahannya, barulah kita boleh menjual pound sterling. Dan untuk jangka masa seketika setakat ini, secara overallnya saya meletakkan pound sterling ataupun GBP US dollar yang kita lihat tadi, ya memang boleh untuk kita buy. Right? So boleh nampak. So kesannya macam saya katakan tadi, inilah kesan-kesan yang jelas. Dan jika traders dapat menguasai kefahaman ini, insya-Allah this is the way how market reacts from the central bank action. Sedikit atau sebanyak atau mungkin lebih selesa, kita boleh melaksanakan pilihan-pilihan kewangan yang lebih sesuai dengan modal capital kita, bermula dengan yang kecil atau yang besar. InsyaAllah boleh bermula dengan harga yang lebih selesa. Right? Tengok. So kenapa dia tidak terus terbang ataupun bergerak dengan lebih, wah dah tahu macam tu, kenapa stok tak nak terus tinggi, tak terus dibida? Kan tengah dibida ni. Jawapannya kan sedang dibida, sedang dibuy. Betul tak? Jelas tak? Setakat ni boleh faham? Selesai. Okay. So kembali kepada disiplin CSP untuk melihat peraturan trending, uptrend dan downtrend ini, maka kembalilah kepada kefahaman teknikal masing-masing, ya. Okay. And then otherwise kita ada beberapa bentuk tajuk yang memang kerap ditanya oleh rakan-rakan saya, oleh mereka-mereka yang mengikuti perkembangan analisis yang kerap saya keluarkan tentang JPY itu sendiri. Okay, JPY, kita tahu JPY ni Japanese yen, right? So kita simpan dulu GBP kita,
Simpan dulu. Okey, ini dia yang saya panggil sebagai Nikkei 225. Dipanggil Nikkei 225. There's a 225 stock counter di Nikkei. Dalam bahasa broker kita ada yang panggil JP225 macam sekarang ni lah. Alright, the concept is okay, kita ambil satu counter JPY USD atau USD JPY, belang-belang kalanya kau. Belang. Hijau, kuning, merah, purple semua ada. Alright. Okay, kita tengok pembahagian kita di mana kedudukan JPY kita. Jika melihat alamak, banyak color pula. Boleh nampak tuan-tuan boleh nampak alright. Ini adalah satu trend yang dah sempurna untuk intraday minggu ini, dan ini 24 hours untuk lengkapkan perjalanan kita sehingga nanti jam 6 pagi. Dan sekarang candle yang sedang beraksi adalah candle bearish, satu yang belum sempurna lagi dan sedang aktif. Jika di time frame sekarang jam 11 malam ini, kita nampak ada satu candle lagi yang masih lagi dalam keadaan yang bearish. What is this? Yang macam T ni, nampak? Macam T ni apa? Macam T ni apa? T ni kita tahu ada yang panggil doji, kan? Ada yang panggil price action. Saya lebih meletakkan pivot price kalau saya. Pivot price. Pivot price. Satu pivot price. Pivot. PIVOT pivot price ataupun price action yang akan membentuk. Ini adalah satu candlestick yang belum punya arah kukuh, di mana buyer and seller struggling. Lawan. Tumbling. Kecilkan sedikit. Kita kecilkan sedikit. Kita tengok the whole picture. USD JPY yang ini kita simpan untuk UK. Tinggal lagi USD JPY. Macam biasa kita merah, tukar sikit color dia supaya kita lebih senang nak baca. Okay. Alright. Kita saya bukan nak ajar teknikal, saya nak mengajar malam ini. Pengajian saya adalah apa kesannya stock market terhadap currency. Sebab yang mendriven tu bahasa saya pula. Ada bahasa dalam kamus mendriven. Driven Malaysia dia apa? Driven bahasa Melayu panggil yang memandu arah. Pemandu arah. Okey. Baik. Yang memandu, yang jadi panduan. Menurun. Dia menurun. Ugah. Dia jadi macam tu. Okey, Cik Bobai kita satu bahasa yang baik, menurun. Saya pun duk fikir juga, menurun. Boleh lah. Okey. Bomo. Allah Akbar. Alright. Nikkei 225. Tolong ambil tahu sedikit, right, kesannya. Inilah kekuatan yen setakat ini dalam keadaan yang memang kita nampak downtrend for the whole week. Ini untuk bacaan satu minggu, and then untuk bacaan intraday kita 4 jam masih dalam potensi untuk mungkin akan meningkat besok kerana ada second package stimulus. Apa kesan fiscal stimulus nanti saya kongsikan lagi, right? Dan kita nampak sama kan pergerakan dia kan. Stok semakin rendah, currency akan ikut rendah, Stok mana dalam keadaan sideways begini, maka di peringkat USD JPY, saya kata ni JPY bukan USD, juga akan mula untuk bergerak meningkat. Sama tak maksud? Boleh nampak. Jadi nampak macam apalah mengajar menjadi bukan susah. Tengok kanan, tengok kiri entry, tengok kanan, tengok kiri entry. Betul. Saya nak bongkar pada tuan-tuan, dalam kondisi untuk kita mempermudahkan konsep dan memperlihat kebergantungan di antara satu kepada yang lain, dia mesti ada yang mendorong. Kena ada yang mendorong, baru akan ada yang didorong. Betul. Tanpa ada yang ini, maka tidak akan jumpa lorong-lorong. Satu. Okey. Sekali lagi saya ulang, Bank of Japan adalah central bank antara yang terkaya di dunia. Saya tak kata Bank of England, kan? Bank of England kaya. Saya cakap memang kaya. Hari ni kenapa saya kata kaya? Dia boleh launching lebih 100 billion pound untuk budget mereka selama 5 tahun. This is the most expensive budget in the world sekarang. Selepas Federal Reserve.
Dan dia memberi rangsangan yang cukup kuat kepada projek-projek infrastruktur dan untuk menangani COVID-19. Ini secara tidak langsung dia support untuk pound sterling mendapat demand untuk hari ini. Tetapi dia tidak sepenuhnya mempengaruhi pound itu sendiri, tidak sepenuhnya, mungkin 5% atau 10% saja. Macam mana pun kekuatannya still akan dipacu oleh stock market dia. Mereka ingat cuma pada hari ini, bajet yang dibentangkan ini, yang saya bagi tahu tadi, ini bajet ni, annual budget release ini jam 8.30 tadi oleh Menteri Kewangan dia yang baru dilantik, baru angkat sumpah senator. Menteri Kewangan dipanggil senator, even kita di Malaysia pun dipanggil senator. Dia melancarkan satu package rangsangan ekonomi bajet yang sangat besar jumlahnya, belum pernah berlaku di Britain dan hari ini dilancarkan. So kembali kepada kita punya carta. So macam mana kita ulang kembali jika di peringkat Jepun JPY, apakah semakin kuat atau semakin tidak kuat? Jawapan saya, JPY akan jadi antara safe haven yang paling kaya di dunia. Dahsyatnya. JPY akan jadi antara currency yang sustain berbanding dolar Amerika untuk jangka masa sekarang ini. Panjang sikit, pendek sikit, bergantung kepada sustainability, kekuatan fiskal monetary yang mereka lancarkan. Esok insya-Allah akan dilancarkan second stage. Saya dengar ratusan juta. Berita dah keluar, Reuters dah beritahu, Bloomberg pun dah beritahu. So memang market malam ni menantikan. That's why UJ tak bergerak besar. They waiting for the fiscal stimulus to be launching tomorrow. Either Kuroda kata 400 bilion, no, kita bagi 1 trilion dolar. So akan mendapat suntikan JPY, maka UJ akan semakin drifting rendah. Sell the UJ, you buy the yen. Mas will be rallied uptrend, bukan downtrend. Up, Mas akan semakin naik lagi. Deng-tak. Kita tak buka emas sebab tak ada soalan emas pada malam ini. Ada yang minta gol. Besok punya cerita. Besok punya cerita. Okay. So malam ini saya memang tak kupas data berkala sebab saya nak memperlihatkan macam mana saya membuat analisis dan bagaimana kamu nak menangkap atau satu formula untuk you compress, you permudahkan, and then you know. Walaupun tertinggal data ekonomi yang besar, masih kena tengok data ekonomi itu apa, tetapi macam mana cara kita untuk membuat keputusan melalui carta itu. So kita lihat, sebab yang mendorong kena ada yang didorong. Kan baru jumpa dorong-dorong. Kita kena faham ada yang didorong. Oleh yang demikian, itu tentang kedudukan JPY. Adalah semakin kuat? Jawapan saya, insya-Allah ya, JPY akan semakin kuat. Dolar yang akan suffer dan weaknesses, merana dan semakin rendah. Dia kena faham yang itu. Alright, so kita rasa saya dah beberapa tajuk yang dicuba untuk saya permudahkan malam ini, untuk saya kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan semua trader di luar sana, dan saya harap sedikit sebanyak boleh membantu. Sangat membantu. Sebab terima kasih. Saya lihat kebanyakan analisis di luar sana melihat how to make 5,000%, how to make 10,000%. Bukan saya tak kenal orang tu, saya kenal kan, jangan marah ya. Gurau dengan kau kan. Itu adalah how dia make dia punya cara untuk mereka nak create gaining. Tak ada masalah, boleh. Cuma dalam pilihan segmen saya lebih minat dalam untuk mengaji. Maknanya kita belajar, kita tahu. Dan pilihan untuk kamu growth ekonomi, kewangan, profit masing-masing tu, itu terserahlah. Itu terserah, tak ada masalah. Berapa persen pun tak ada masalah. Tapi bila kita dah jumpa kunci, kita boleh buka mana-mana counter. Senang sangat. Alright. So kita kembali pula kepada situasi minyak tadi, sedikit minyak. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah minyak yang semakin mahal, insya-Allah beberapa ketika nanti dia akan jadi lebih mahal bila Fed akan mula cut the rate, dia akan jadi semakin mahal minyak ni.
Ini secara tidak langsung kita takkan dapat menikmati harga yang rendah dalam jangka masa yang panjang. Itu satu perkara. Takkan dapat. Kita akan lebih kepada nilai sekarang lah. Mungkin RM2 tetap RM2 jugalah. Takkan jadi RM1.50 atau jadi RM1. Saya kalau boleh nak minta RM1 3 liter. Wah, agak-agak. Tak boleh RM1 3 liter. Sudah tukar lah. Dah kena marah dengan Menteri Minyak. Okay. Siapa trade crude oil? Sebab di sini kita ni saya buka satu counter untuk crude oil. Kita tengok counter dari segi Brent oil ataupun crude oil lebih kurang sama je harganya. Yang mustahil ialah how dia punya reaksi macam mana dia akan memberi potensi dan pergerakannya. Mana minyak kita? Oh, tadi ada bertanya pasal emas Okey, kejap lagi saya buka emas. Dia lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk kita buka. So kita bagi 5 minit lah. Baik. Untuk kita tengok. Saya tak jumpa emas saya kat sini. Saya kena buka lagi, besarkan sikit. Tak jumpa emas? Oh, dah jumpa. Ni ada macam pelik. oil. Ni ada oil minyak kita. $33 per barrel 33. Ya. So 30. Okey, dalam wall saya mengatakan bahawa saya ada hint tentang $20 per barrel. Dan itulah sasaran yang saya letakkan setakat ini untuk ke paras $20 per barrel area. Dan tak mustahil cari itu terjadi. Kerana apa? Sebab bila production semakin banyak, saya kata tadi OPEC, negara-negara OPEC tidak mengurangkan pengeluarannya, ini akan menjadikan lambakan. Sangat So once dia jadikan lambakan, dia akan slash harga. Dia orang tetap akan jual, tuan-tuan. Okay, tetap akan jual. Dan dia akan offer macam diskaun kita beli baju lah, 3.10, 3.10, 3.10. Sebab dia tak boleh stop. Kalau dia stop, dia akan rugi sangat-sangat. Dan setengah company boleh jatuh bankrupt bila pengeluaran dikurangkan, kosnya semakin tinggi. Jadi itu risikonya yang saya katakan tadi. Okey, sekejap lah, kita buka sekejap. Okey. Ini bukan pengajian teknikal kena faham This is about technical. You nak cerita technical, you jumpa dengan segmen yang lain. Kita cerita pasal technical sampai muntah. Okey. Sampai muntah tu. Allahu Akbar. Sekejap. Okey, just alright. Ni kedudukan oil kita semasa. Kita tahu $33.04 per barrel ataupun setong Alright. Kita lihat di sini. This is a very huge gap yang besar kita nampak Kita nampak ni gap ni kosong ni. Cik Bobai pun boleh nampak, Pak Su pun boleh nampak, betul kan? Nampak. Dan disiplin terhadap technical melihat this is a very good opportunity untuk kamu fill up the gap. Caranya, jika ke atas kita kena buy, jika turun kita kena sell. Betul? Okay. So at the whole trend terhadap minyak ini nanti, dia akan jadi semakin tinggi atau semakin rendah. Kita kena kembali semula pada kedudukan kita punya stock market di kalangan dolar Amerika. Okay. Kembali balik pada dolar Amerika kita. Kita simpan dulu kedudukan JPY ni. Soalan mudah pun dijawab. Alright. Minyak stop. Besarkan sikit minyak ni supaya senang nak baca. Minyak stop. Stock Amerika 500 stock market di Wall Street, dekat Nasdaq, Dow Jones, segala-galanya tu ni sedang jatuh dan minyak juga akan jatuh. Kalau stok ini terbang, minyak juga akan terbang. Begitu kan? Jangan salah anggap tuan-tuan jangan salah anggap. Salah bukan macam tu bukan macam tu bacanya. Kalau dia naik, orang ni pun naik. Bukan macam tu caranya. Bukan. Dia macam mana sekalipun, segini kan, stok akan mengheret nilai currency dolar semakin tinggi. Dan bila nilai semakin tinggi, emas akan emas lagi. Tanya emas tadi minyak akan semakin rendah. Okay, so dia akan jadi reflection. Dah selesai kat situ. Kita buka gold pula. Penat saya lupa ada gold. Dan tadi kawan-kawan tanya awal lagi ditanya tu. Okay. Gold cikgu. Okay, minta maaf. Gold ada satu data yang saya selalu cakap, data yang dipanggil sebagai COT. Tengok COT kita.
data COT ni ataupun dia tak ada singkatan macam ni, minta maaf saya. Dipanggil sebagai Commitment of Traders. Kita pernah kupas benda ni beberapa kali kalau masih ingat. Commitment of Traders. Commitment maknanya apa? Komitmen. Kita kena commit, memberikan, kita kena prihatin, kena memberi perhatian kan. Perhatian traders. Ini adalah satu data yang cukup baik, dia punya kesan membantu kita sedikit sebanyak. Macam mana ni, ada Commitment of Traders dalam Commodity Futures Trading Commission. Nampak ni, CFTC. Pernah dengar perkataan CFTC tuan-tuan? Saya pernah dengar. Tahu CTC je. Tak kisah. CFTC pernah TC. dengar kan? Ini memang common di seluruh dunia akan guna data ni, memang ada. Commitment of Traders, mereka yang trade emas. Apabila kita klik, kita buka macam ni, dia akan keluar jadual. Ada macam jadual di bawah ni. Okay, current disaggregate reports March 3 ni 7, dia terbit seminggu sekali, hari Selasa dan hari Khamis dia akan publish So 3 Mac minggu lepas. So hari ni 11 campur dengan 3, 7, 10, jadinya 11. Kita lebih sehari. Betul Alright. So sini ada kategori, nampak, financial. Ini kategori keuangan kita lah. Yang di bawah ini adalah semua stok ataupun bursa-bursa saham yang didagangkan di Amerika Syarikat, yang menjadi rujukan di seluruh dunia, di Kanada dan sebagainya. Macam-macam ada membezakan antara futures dan futures and option combine. Alright. So saya lebih menggalakkan tuan-tuan melihat futures and option combines. Kita ada long, ada short format. So kita ambil Chicago Board 1 ni, antara yang utama dunia. Kalau kita tekan satu long format macam ni, alright, dekat sini keluar macam-macam ada. Soyabin ada, soyabin. Ni treasury bond yang saya bagi tahu tadi 30. Inilah treasury yield, kaunter perbendaraan di Amerika yang akan memberi rangsangan kepada dolar itu sendiri. Semakin banyak dibeli, maka dolar akan semakin kuat sedikit. Contoh, tengok dolar. Dekat sini ada commercial, non-commercial dan total. Okey, saya ringkaskan lagi. Number of category. Okey, contoh ini treasury untuk nilai bagi keseluruhan bond yang didagangkan untuk sepanjang minggu Okey, US Treasury, baca tajuk dia ada. Ni ultra kategori dengan dia ada tajuk yang lebih sesuai. Tuan-tuan kena lihat ni, tengok yang ada tahun macam ni, 2 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Ini yang paling popular dan sangat laris. Dia punya auction bidaan ataupun lelongan dia. Commercial, non-commercial, dia ada long, ada short. Ni long ni untuk buy, short ni untuk jual. So percentage yang ada di sini adalah melihat kumpulan-kumpulan yang akan menjual dan membeli. Kontrak ni adalah 100,000 kontrak. So bermakna setiap satu kontrak harganya 10 untuk nilai 10 tahun, mungkin harga 1 bilion, mungkin ada 100,000 kontrak yang didagangkan. Ni jumlah percentage yang dibayar, 13%, 12%, 19% dan seterusnya lah yang dibayar. Dan ini adalah jumlah counter dan kategori. Okey, ni adalah jumlah keseluruhannya total ni. So sebanyak 366 bond yang berjaya dibeli ataupun dibida, dan 342 yang dijual semula untuk kategori 10 tahun. Ini akan memberi rangsangan kepada dolar Amerika. Alright. Then ini ada kategori 5 tahun nampak, treasury notes, treasury bond, iaitu perbendaharaan Amerika. Selesai bab yang ni, saya kecilkan lagi. Inilah counter yang saya kata tadi, kumpulan Dow Jones nampak ni, ada Dow Jones. Inilah yang tadi SP500 tadi. Kumpulan-kumpulan ini dalam Nasdaq ni semua. Inilah data-data yang kita kena tengok. Okey, bayangkan percent open interest represent by each category of trader. Siapa trader? Kita ke? Yep. Yes. Nampak. Long trader dalam kumpulan Dow Jones untuk kategori ni real estate. Ini ada banyak kategori ni bagi contoh Real estate maknanya kategori hartanah. Ada 93.3 kumpulan trader yang membeli hartanah di Amerika, melabur dalam sektor hartanah, dan yang menjual semula pegangan mereka sebanyak 96.9. So ini bermakna mereka tak berminat nak deal sangat dengan hartanah di Amerika, sebab yang menjual lebih banyak daripada yang
membeli. Mungkin COVID-19 merencatkan, kita pun tak tahu kan. Tapi itulah. Okey, selesai bab yang tu. Kita keluar sekejap. Okey. Alright. Ini yang saya kata jadi metal and others. Ini yang kita nak tengok emas. Okey, saya ada 4 minit lagi sebelum pukul 12. 11.30 sebelum saya tutup. 12. 11.26. 4 minit sebelum saya kena marah. Tuan-tuan, ni ada palladium, tengok ya. Ni ada platinum. Okey. Ini ada silver. Ini ada gold yang kita nantikan commodity exchange. Baik, fahamkan betul-betul. Kontrak 100 troy per ounce. Kumpulan ini kita ringkaskan yang bawah. Okey. Number by the largest traders by net position by gross position. Okey, ada long, ada short, ada long, ada short. Maknanya long untuk bid, bedaan, short untuk menjual. Tengok. Untuk jumlah seminggu ini, kumpulan yang menjual emas hanya ada 15.8 kumpulan sahaja. Mereka yang membeli. Maafkan saya tuan-tuan, saya silap cakap. Maafkan saya silap cakap. Okey. Ini kat sini saya baca ni. Number of trader in each category. Okey, kita ada producer, sektor yang mengeluarkan emas. Kita ada swap dealer, iaitu orang tengah yang memberi perkhidmatan jualan dan pembelian emas. Kita ada manage money, yang ini yang saya kata tadi, fund managers. Okey, dan ini unreportables adalah kumpulan-kumpulan dagangan lain seperti bankers ataupun ejen-ejen hartanah berada di sini. Okey, kesemua kumpulan ini memperdagangkan emas di seluruh dunia. Sangat besar jumlah mereka. Okey. So kembali kepada producer. Siapa producer? Orang yang mengeluarkan emas dan menjual. Betul. Mungkin lombong dan mining. Okey. Ada 25 kumpulan yang di sini ada kategori untuk membeli long. Maknanya mereka beli emas dan menjual semula hanya ada 23. Okey. Dan untuk kumpulan swap dealers, mereka yang beri perkhidmatan menjual dan membeli, ada 21 yang menjual dan 26 yang membeli. Okey, spread yang diadakan adalah kumpulan yang mengambil untung. Begitu juga dengan fund managers, yang membeli ada 118 kumpulan fund managers. Yang kat sini saya kata ada kumpulan JP Morgan, Credit Suisse, kumpulan-kumpulan ni lah. Dan hanya yang menjual hanya ada 20 kumpulan sahaja. Dan seterusnya ada yang kumpulan lain ada 127. Ni yang macam kita lah, ni dipanggil carry traders. Kumpulan carry traders ada 127 kumpulan yang membeli emas daripada minggu lepas sampai sekarang. Faham tak maksudnya? So bila kita campur tolak, ding dong, kurang lebih ding dong, kita kembali kepada harga emas kita. Ini harga emas kan. 1 minit lagi sebelum tutup, maka kita dapat menyaksikan emas masih dalam keadaan bidaan yang sangat tinggi. Kan? Meningkatnya tinggi kan? Ini untuk mingguan. Okey. Ini untuk 24 jam, untuk intraday, ini untuk minggu. Nampak? Semakin tinggi. Dan kita tahu jika kita tengok ascending trend yang sedang berlaku, uptrend ini, berbanding dengan report yang dikeluarkan, yang membeli lebih banyak, memanglah emas akan dibuy. Bukan tak ada yang jual. Ada macam sekarang ni, producer ada yang menjual, beza hanya 2 kumpulan sahaja. Okey, yang untuk kumpulan swap dealers, yang menjual hanya ada 21, tapi yang membeli hanya 21 kumpulan, dan yang menjual ada 26. Betul? Dari segi fund managers, yang membeli lebih banyak. Maknanya fund managers ni kerja dia mempengaruhi klien. Buy the gold. Dia pun buy the gold. Okey, hanya ada 20. Jadi emas akan dibit-bit. Ini jatuh. Harga ranging stagnant sampai kat fund managers buy kuat-kuat. 118 kumpulan modal yang buy. Tak terbanglah dia. Okey. Sampai pula kumpulan carry traders yang campur-campur macam kita, iPolo buy lagi 127 counter, buy lagi. Seluruh dunia akan bergerak. Jadi jika kita kecilkan dari segi bentuk,
carta ini kita nampak bahawa ia emas dalam keadaan yang dibida dan sangat tinggi. Sedikit kejatuhan tu kita faham sebab ada yang menjual atas harga yang peak, bila harga itu sampai kepada harga dipanggil harga puncak kan. Dan kejatuhan ini menarik minat untuk membeli kerana faktor apa? Faktor natural disaster sebagai COVID-19. Jadi investor mungkin cemas, panik kan, market crash kejap, takut, beralih kepada emas dan emas mendapat demand sehinggalah sekarang. Boleh tuan-tuan, insyaAllah. Baik, terima kasih kerana bersama dengan saya Yon CTC dalam segmen bicara fundamental kita pada malam ini. Saya skip, ada sangat banyak pertanyaan daripada rakan-rakan di luar, jadi saya just kompreskan tajuk-tajuk malam ni untuk saya bicarakan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak membantu. Dan apa yang saya sampaikan ini berkekurangan daripada diri saya sendiri, yang selalunya terbaik daripada Allah SWT. Mudah-mudahan di hari dan waktu yang sama kita terus dalam keadaan yang sentiasa bermanfaat dan memberi keuntungan bersama-sama, insya-Allah. Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dia banyak yang untuk minggu ni lah ya, special sikit. Okey, baik, semoga anda dapat manfaat dan kalau anda dapat manfaatnya, anda kongsilah kepada rakan-rakan yang lain. Itu saya selalu sebut. Baik, esok kita ada Ilya ya, kita ada Ilya sembang santai, dan kemudian kita ada borak bersama Belento My Seafood DJ Jeffrey Diano Belento. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan